Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah sambungan video bagi chapter 3 untuk khusus EPO 359. Okay, bagi chapter rectifier, iaitu chapter 3. Okay, so the last video saya dah tunjukkan circuit rectifier, iaitu circuit single phase uncontrolled rectifier half wave R load. Okay, saya tunjuk yang last video tu, video part 1 ialah R load sahaja. Okay, so before saya pergi ke circuit yang ada load yang lain, okay, kita pergi kepada slide. So dekat slide ni dia ada performance parameter for rectifier need to be evaluated. Okay, jadi untuk performance parameter ni saya minta awak refer kepada saya punya supplementary notes. Okay, pergi ke page yang last kali ataupun bahagian yang last kali. Okay, so kat sini saya ada tulis performance parameter. Okay, so kat sini dia ada total 11 parameter yang mungkin akan ditanya. Okay, so bermakna, okay, kalau nak ikutkan banyak benda lah kena ingat okay, but daripada 11 tu, okay, untuk average output voltage dan juga RMS output voltage, yang ni awak tak boleh hafal dia punya rumus sebab ini berdasarkan waveform. Okay, waveform kalau circuit rectifier ni waveform dia lain. Okay, kalau circuit dia contohnya ialah battery charger, jadi dia akan keluarkan waveform yang bentuk dia lain. Okay, kalau tadi dia mula kosong and then dia turun pergi kosong, yang ni dia mula kat 100 and then dia turun pergi 100, dia tak balik ke kosong. Okay, nampak macam bentuk dia sama tapi dia berbeza sebenarnya. Okay, so bila bentuk waveform dia lain, automatically dia memerlukan derivation yang lain untuk dapatkan average output voltage dan juga RMS output voltage. Okay, di kesimpulan dia untuk chapter rectifier ni, okay, hanya rumus average dan RMS output voltage sahaja yang awak kena derive. Okay, maknanya parameter 3 sampai parameter yang ke-11 akan guna formula yang sama. Okay, dia akan guna formula yang sama. So bermakna parameter 3 sampai parameter ke-11, okay, awak boleh hafal. Okay, but bear in mind, saya tak nak awak hafal kosong situ je, so awak kena faham lah. Okay, contohnya, okay, untuk kira average load current, okay, so average load current is equal to average load voltage over dengan load. Okay, mungkin awak biasa sebelum ni awak dah biasa tulis I is equal to V over R. Okay, but awak kena ingat dalam chapter rectifier ni, load kita bukan R sahaja, ada juga yang mana digunakan RL. Okay, so bila dia ada RL, awak kena kira dia punya impedance. Okay, magnitude of impedance. Okay, that's why kat sini saya letak bahagi dengan load, sebab dia punya load dia boleh berubah. Kadang-kadang dia boleh R saja ataupun dia boleh jadi RL. Okay, kalau R saja tak apalah, bagi R. Kalau load dia RL, awak kena bahagi dengan impedance. Okay, okay, that is one yang budak selalu kantoi lah. Bila dia hafal, dia biasa ingat I is equal to V over R. Okay, so dia bagi V over R, padahal circuit tu load dia ialah RL. Okay, itu contoh saya beritahu awal ni. So jangan ulangi mistake sini-sini awak lah. Okay, and then sama juga kalau dia nak RMS load current, bermakna VRMS yang dia kena bahagi dengan load. Okay, jadi kena ingat dia punya term-term ni lah, sebab kadang-kadang bila soalan sebut dia minta kira tapi awak tak kenal apa yang dia minta kira tu. So awak tak tahu nak pakai rumus mana. So that's why penting untuk awak kenal parameter yang dia minta awak kira, so that awak boleh rectify rumus mana nak guna.
Okay. So the fifth parameter is the output DC power ataupun kita panggil PDC. Yang ni ialah average output current square darab dengan R. Okay. So bila dia sebut power okay, we back to the revision lagi. Okay. So power awak ada apparent power, awak ada real power dan awak ada reactive power. Okay. Tiga jenis power ni awak as a budak power ataupun 112 memang kena mahir betul-betul. Okay. Yang ni ialah apparent power, yang mana unit dia adalah biasa kita panggil dalam bentuk kVA, kilovolt ampere ataupun VA sajalah. Okay. Power kilowatt ataupun watt. Okay. Reactive ni real power. Yang ni ialah reactive power yang kita biasa pakai unit kVAR. Okay, kilovar ataupun var saja. Okay. So bila dia untuk kira power ni dalam ni, okay, as long as dia mention power saja, itu merujuk kepada real power. Okay, dia merujuk pada real power. Unless soalan tersebut apparent power berapa tanya, reactive power berapa. Tapi setakat ini tak pernah ada lagi lah untuk soal rectifier. Okay, dia hanya sebut power which is merujuk kepada real power. Okay. So untuk real power, kalau ingat balik, ini adalah S, ini adalah P, ini adalah Q. Okay, ini adalah angle di mana awak kira power factor. So real power is always related to real component. Okay, real component ialah R, resistor. That's why current ni hanya didarabkan dengan R sahaja. Okay, walaupun circuit tu dia ada RL load, tapi untuk pengiraan power, current tadi hanya perlu didarab dengan R sahaja. Okay. So saya awak dah mahir dah konsep macam ni. Okay, because this knowledge has been taught to you in the previous semester in other subject. Okay. So ini adalah output DC power. So kita kena pakai IDC ataupun average output current. Kalau dia minta output power sahaja, okay, dia tak ada output DC and output power sahaja, bermakna kita kena ambil I RMS squared darab dengan R. Okay, RMS current tadi kena squarekan darab dengan R. That's why saya kata kita kena baca soalan betul-betul. Okay, dia macam hampir sama tapi ada beza dia. Okay, then the next is input AC power. Okay, PAC input. Labeling tu tak kisahlah, tapi yang penting awak kenal. Kalau dia input AC power, bermakna dia kena guna V RMS input darab dengan RMS dekat bahagian output. So kalau dia kata circuit awak ni dia supply oleh 240 volt AC, bermakna 240 tu ialah VRMS input. Okay. And then rectifier efficiency. Okay, so generalnya, okay, secara general efficiency is output over input. Dalam kes ni P out over P input. Okay, so dekat mana P out, dekat mana P input? So dalam kes rectifier, P out is declared as PDC ataupun DC output power, manakala input ni adalah sebagai output power saja. Okay. So kalau kita gantikan rumus tadi, IDC squared darab R bahagi dengan I RMS squared darab R, ataupun kita boleh potong lah R ni. Okay. Okay, ni adalah term-term yang awak biasa dengar sebelum-sebelum ni. Okay, input power, nak kira current, power, current, voltage dan sebagainya, efficiency. Okay, now kita pergi kepada term yang baru awak tengok lah. Okay, term nombor 9 iaitu form factor. Okay, form factor ni ataupun FF is equal to output VRMS. Okay, yang awak buat derivation tu awak kira, okay, output VRMS bahagi dengan average output voltage. Maknanya yang awak derive awal tadi tu, awak kena bahagi RMS bahagi dengan average. Okay, dapat dia punya form factor. Okay, and then term yang ke-10 ialah ripple factor. Okay, so ripple factor
is equal to VAC over VDC, ataupun kita boleh ambil form factor squared minus 1 and then square root. Okay. And then yang ke-11, okay, power factor. Okay. So power factor secara generalnya ialah real power over apparent power. Ini adalah konsep dia yang asal. Okay. So yang mana real power ni kita ambil I RMS squared darab R, iaitu P load, bahagi dengan apparent power, iaitu S in. Apparent power ni adalah S in. Jadi apparent power input is equal to V RMS input darab dengan output RMS current. Maknanya kalau dia kata awak punya supply tu ialah 240, so 240 volt darab dengan current output yang awak dah kira kat atas guna rumus atas tadi. Okey. So diingatkan juga kalau dia minta maximum voltage, okay, dengan maximum current. Yang ni merujuk kepada peak voltage. Kalau disebut maximum voltage, which mean dia adalah peak voltage. So peak voltage VRMS darab dengan square root 2. Okay, sama juga kalau maximum current, dia sama dengan maximum voltage tadi, peak voltage bahagi dengan load. Okay, so ingatkan sekali lagi, please check the circuit. Okay, please check the circuit. Kita tengok load apa yang ada dalam dia. So kalau dia ada R dan juga L, maknanya dia kena bahagi dengan impedance Z. Okay, magnitude dia. Kalau dia bahagi kalau load R macam ni je, then barulah bahagi dengan R sahaja. Okay, that's all explanation for performance parameter. Okay, sekali lagi saya ingatkan, kita ada total 11 parameter yang selalu ditanya. Okay, tapi daripada 11 tu, parameter untuk average output voltage dan RMS output voltage sahaja yang perlu diderive untuk circuit rectifier yang berbeza. Okay, kalau circuit rectifier yang lain, parameter 3 sampai 11 adalah sama, menggunakan equation yang sama. Okay, jadi kat sini saya kena tekankan supaya awak tidak fikir yang kalau ada banyak circuit ada banyak formula. Okay, so saya dah summarizkan benda ni. So hopefully dapat membantu awak untuk buat latihan, untuk faham the concept. Okay, so I stop this video at this point. Okay, I will continue the video later on with continue to chapter 3. Okay, thank you very much.